الحمد لله القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المستمعين رحمكم الله. Pertama dan utamanya, khatib menasihati diri sendiri dan seluruh hadirin pada hari Jumaat yang penuh barakah ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangan dan tegahannya. Moga-moga kita akan tergolong di dalam golongan mereka yang mendapat kejayaan dan kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Muslimin sedang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sejarah terlakar dalam dunia bola sepak apabila julung kalinya negara Timur Tengah atau negara Islam Qatar menjadi tuan rumah untuk kejohanan sukan berprestij dunia yang diadakan selama 4 tahun sekali. Dalam usaha membida untuk mendapat peranan sebagai tuan rumah, Qatar menerima sokongan daripada 22 anggota eksklusif daripada FIFA, sekaligus dapat menepikan 4 negara pesaingnya termasuk Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan dan juga Jepun. Muslimin sedang berjamaah di Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tuan rumah kejohanan sukan berprestij Piala Dunia 2022, salah satu daripada acara olahraga terbesar di dunia. Qatar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mempromosikan Islam dan menghapuskan stigma negatif dan Islamfobia di seluruh dunia. Qatar telah mengambil beberapa langkah-langkah yang bagi mempromosikan Islam, bagi menjadikan itu sebagai medan dakwahnya kepada seluruh dunia. Antara beberapa tindakan yang telah dibuat oleh Qatar, itulah yang pertamanya, buat sekian kalinya sejak 1930-an, sejak awal-awal dilaksanakan Piala Dunia, tidak pernah lagi kedengaran atau berkumandangnya ayat-ayat suci Al-Quran sejak hampir 92 tahun. Qatar membuktikan apa yang mereka kata itu, mereka kotakan kata mereka. Mereka memanggil seorang anak muda yang menjadi duta kepada Qatar atau Piala Dunia kali ini, yang bernama Ghanim Miftah Al-Qatari, seorang remaja OKU yang berumur 20 tahun, datang jalan masuk di tengah padang dan diletakkan anak-anak tahfiz di belakangnya ramai, dan dia baca ayat Al-Quran surah Hujurat ayat yang ke-13. Apabila dibandingkan kemunculannya itu dengan sedikit luar atau sedikit perbualan atau sedikit perkongsian dengan seorang pelakon Hollywood terkenal, Morgan Freeman, berkaitan dengan brotherhood atau berkaitan dengan persaudaraan di dalam Islam, memandangkan ramai di kalangan orang-orang yang seluruh dunia berkumpul ketika itu, tidak membataskan agama ini hanya untuk orang Islam atau bangsa Arab,
ayat pemilihan ayat surah Hujurat ayat yang ke-13 itu sangat bertepatan yang dibaca oleh Ghanim Miftah Al-Qadari. Ayat yang dibaca itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah ciptakan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sering mengenali di antara satu dengan lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Itu langkah yang pertama dibuat oleh Qatar. Langkah kedua yang dibuat oleh Qatar, sebanyak 8 stadium baru yang dibina sempena untuk World Cup ini, dilengkapi dengan hadis-hadis Nabi SAW bagi rangka mempromosikan Islam ini bukan hanya dalam bentuk ibadat, bukan hanya dalam bentuk zakat atau terkurung dalam 5 rukun Islam, tetapi Islam ini dia lebih luas. Dia lebih kepada dinul haya atau agama yang memberi peraturan dan kehidupan kepada manusia. Diletakkan hadis dalam bot yang besar-besar, antaranya adalah at-tabassamu sadaqatun, senyum itu adalah sebahagian daripada sedekah. Dan diletakkan juga kullu ma'rufin sadaqah, kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang baik itu adalah sedekah. Apa sahaja benda yang baik, sama ada dari segi perbuatan atau dari segi percakapan, diletakkan. Juga diletakkan beberapa kata-kata di dalam bahasa Inggeris. Boleh khatib kongsikan kepada kita semua. I strive for excellence because that is what Islam teaches me to do. Aku berusaha untuk menjadi yang terbaik kerana itulah apa yang Islam ajar pada aku. Diletakkan muka dengan perempuan yang bertudung dan berhijab, mempromosikan kebaikan Islam. Antaranya yang lain, the Al-Quran says, we are stewards of earth, so I work hard to look after it. Kita adalah, Al-Quran menjelaskan, kita adalah atau kami adalah khalifah, kita adalah khalifah di muka bumi. Maka saya berusaha untuk menjaga bumi ini daripada berusaha sebaiknya untuk menjaga bumi ini. Ini kata-kata yang diletakkan sebagai promosi bukan sahaja Islam dari segi kata-kata, bahkan Islam adalah perbuatan yang menjaga bumi, bukan merosakkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah ketiga yang dibuat oleh Qatar dengan beraninya menghentikan semua penjualan Arab dan meletakkan satu peraturan, tidak ada sesiapa yang boleh bawa masuk arak dalam stadium ketika pertandingan, atau tak boleh minum, dan tindakan keras akan diambil. Dan apa yang mereka kata itu mulanya menjadi perbualan di muka bumi. Semua media-media antarabangsa menunjukkan tak sukanya mereka, tetapi selang beberapa hari manusia boleh terima benda tu. Dia rasa okey, tak ada masalah apa. Lagi langkah Qatar apa dia buat? Dia menutup rapat sebarang benda-benda jarum halus walaupun paling kecil adalah berkaitan dengan LGBT. Jangan harap LGBT boleh masuk. Kami tak mahu sebarang tanda ketika pemain bola sepak atau ketika mana kiper Jerman dia pakai armband yang ada tanda-tanda menunjukkan LGBT. Bukan kiper, bukan orang yang menjaga stadium atau siapa-siapa. Linesman bertindak untuk suruh dia buang dalam waktu yang seketika. Kemarin kalau tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah boleh baca, seorang lelaki daripada US dikeluarkan daripada stadium dan diberi masa tempoh 48 jam 2 hari untuk tinggalkan bukan stadium, bumi Qatar, kerana dia ada bawa satu baju atau logo atau tanda yang menunjukkan LGBT, cinta songsang dan cinta sejenis. Dihalau. Begitu ketat sekali peraturan yang diletakkan untuk sebarang benda yang menunjukkan bukan
bukan dari segi kemanusiaan, bahkan syarak juga melanggar atau mengkeji sifat-sifat yang hubungan sesama jenis. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak cukup dengan tu Qatar letakkan barcode, letak di hotel. Siapa nak tahu bah Islam, apa saja yang hampa nak tahu bah Islam, hampa tanya sebab apa Nabi menikah banyak ke, sebab apa Nabi menikah dengan anak-anak kecil ke, sebarang persoalan yang bermain di minda berkaitan dengan Islam hanya perlu scan di situ. Dan Qatar sediakan 2,000 penceramah yang boleh ceramah dalam pelbagai bahasa di dunia, termasuk bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Perancis. Bahasa-bahasa dunia ini dikuasai oleh penceramah, dan penceramah itu terang dengan jelas sebab apa Islam, betul ke Islam ni dia bunuh orang, dia teroris dan sebagainya. Menakjubkan 3 hari apps itu dilancarkan, di barcode-nya itu hampir 500,000 orang yang scan. Bukan sahaja orang yang main scan tu, dia hantar pula balik ke negara dia, di Ecuador, dia hantar main ke Brazil, dia hantar main ke Spanyol. Orang kampung dia pula scan masuk nak tahu bab Islam. Perkembangan Islam seperti yang dirancang oleh Qatar bergerak dengan sangat laju supaya orang boleh faham Islam. 3 hari, ini cerita minggu lepas, 3 hari awal perlawanan, hampir dapat maklumat daripada media-media di negara Arab, 503 orang yang memeluk Islam. Ini cerita minggu lepas. Tak tahu, mungkin minggu ni dah naik banyak lagi dah, tak tahu. 500 orang mengucap masuk Islam. Dan kita melihat bagaimana video-video kecil sampai pada kita. Satu keluarga daripada Brazil, satu lelaki daripada Brazil, beberapa orang yang memuji kebaikan yang dibuat oleh Qatar dan sebagainya, sebahagian daripada rangka promosi agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang Jumaat di tengah-tengah padang yang besar, berhenti perlawanan. Orang Pulau Pinang kata senang kita faham, buat kering dia boleh berhenti. Tengah orang dok main rancak, berhenti azan, dia boleh buat kering. Dia tunjuk, aku ada kuasa, aku nak guna kuasa tu untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dibuat oleh Qatar itu bukanlah sekadar kata-kata, tetapi dia bina keyakinan di kalangan orang. Kebanyakan orang yang main, dia kata apa yang kami faham tentang Islam selama ini, kami datang ke Qatar ini, kami melihat kasih sayang, kami melihat kebaikan, kami melihat ihtiraman, kami melihat orang-orang memuliakan kami sebagai tetamu dan sebagainya. Banyak fahaman atau pandangan kami terhadap Islam yang selama ini kami fikir lain, dan kami mai ke Islam, kami faham, kami mai ke Qatar, apa benda yang kami faham lain daripada apa yang selama ni kami faham. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buat apa mimbar cerita pasal buat apa kita nak cerita bab berkaitan dengan ni hari ni? Sebab apa? Kita bukan nak pergi Piala Dunia. Piala Dunia pun tak lama dah. Apa tujuan kita cerita bab Qatar? Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kemampuan yang ada pada Qatar dengan kekayaan, kemewahan. Apa yang Qatar nak tunjuk pada kita? Yang pertama, Qatar nak tunjuk pada semua seluruh dunia hari ini, terutama negara-negara Arab, ayuh gunakan kemasyhuran, ayuh gunakan kemewahan dan kekayaan yang ada pada kamu, terutama negara Teluk dan negara-negara Arab, guna untuk kebaikan Islam, guna untuk promosi Islam. Itu amaran atau cadangan kepada negara-negara Arab. Dan untuk kita rakyat biasa yang ada di sini ni, Qatar memberi satu tamparan yang hebat kepada nafsu kita, supaya kita boleh sedar Islam ini kreatifnya Qatar untuk berdakwah, bukanlah hanya di mimbar, bukanlah hanya di meja-meja ceramah, tetapi Qatar menggunakan semua kemampuan yang ada pada dia. Tunjuk pada kita yang siapa pun dalam dunia tak pernah fikir bagaimana Islam boleh berkembang di sebalik sukan yang berprestij. Dia bawa Islam kreatif, dia dakwah, dia bawa Islam melalui sukan, dan apa yang dia bawa itu berjaya. Hari ini muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimbar nak ajak semua kita yang ada hari ini supaya kita menjadi duta-duta kecil Islam. Semua kita ada peranan masing-masing. Ada orang bekerja pejabat, ada orang kerja penjawat awam, ada orang swasta, ada orang mungkin dia bawa GrabFood dan sebagainya, e-hailing dan sebagainya. Di dalam semua lapangan pekerjaan kita, ayo kita bawa kemampuan yang ada pada kita supaya kita bawa Islam itu ke hadapan kita, bawa akhlak Islam yang baik,
Kerana orang tak mungkin boleh terima Islam dan nampak kebaikan Islam dengan puasa, zakat, haji, umrah kita, melainkan dengan kebaikan yang dibuat. Muslimin rahmati oleh Allah, 3 game utama Qatar kalah, walaupun beberapa kekalahan dan tersingkir pada peringkat yang awal, tetapi Qatar menang dalam jiwa umat Islam dan seluruh dunia. Walaupun dia kalah di atas padang bermain dengan orang, tetapi dia tak pernah kalah dalam jiwa umat Islam apabila dia berjaya menjentik menjadi sumber hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Jutaan manusia menerima kebaikan Islam di sebalik apa yang dibuat oleh Qatar. Muslimin rahmati oleh Allah, sedikit perumpamaan yang berlaku kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam apabila dia mengalami difitnah kerana ada hubungan bersama dengan Zulaikha. Panjang kisah dia, kita boleh baca dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia dipenjarakan. Apabila dia dipenjarakan, datang 2 orang lelaki masuk dalam penjara tadi tu, dan apabila mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam ni orang yang baik, di hujung ayat Allah Ta'ala sebut, Nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Wahai pemuda, terjemahkan, tafsir pada kami mimpi, kerana kami melihat kamu seorang orang yang baik. Muka macam ni bukan muka layak masuk penjara. Muka kami, ya, memang kami buat jahat. Kami kenal, kami ada grup WhatsApp dengan orang-orang jahat ni semua. Kami tahu muka orang jahat. Ini bukan muka orang jahat, ini muka orang baik. Ceritakan pada kami. Ayat 36, ayat 37, ayat 38, ayat 39, ayat 40, ayat 41. Ada 6 ayat yang menceritakan laki tadi masuk untuk tafsir mimpi. Muslimin rahmati oleh Allah, kelebihan yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam mentafsir mimpi, dia tak gunakan dengan sewenang-wenangnya. Bahkan ayat 36, 37, 38, 39, 40, kelima-lima ayat itu adalah peluang dakwah Nabi Yusuf alaihissalam. Dia cerita bab Islam, dia cerita bab akidah. Sebelum dia nak cerita apa yang ada pada dia, kelebihan yang ada pada dia, dia tak tunjulkan kelebihan dia sebelum dia tunjulkan akidah dan kebaikan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-din al-qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sadaqallahu azim. Apa yang kamu sembah, kata Yusuf alaihissalam, hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun, melainkan nama-nama itu, tentang nama-nama itu. Keputusan itu adalah milik Allah. Dia memerintahkan kamu agar tidak menyembah selain daripadanya. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan pada mereka tidak mengetahui. Ayo kita contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Ada kelebihan, guna untuk pamerkan kebaikan itu dengan Islam. Kita masing-masing hari ini semua ada tempat dia. Kebaikan Islam kita pamerkan dalam pekerjaan kita. Jangan menipu dalam bekerja. Kalau kita tak boleh bawa image Islam yang baik, jangan burukkan nama Islam disebabkan perangai kita. Jangan ambil rasuah, jangan tipu orang, jangan pukul isteri, jangan buat nayang anak-anak, jangan buat nayang kawan, jangan hutang tak bayar. Pelbagai masalah yang berlaku dalam masyarakat, akhirnya bukan Qatar sandaran dan contoh kita, kerana Qatar membawa benda baik terhadap Islam, tetapi kita membawa imej yang buruk terhadap Islam. Islam tak pernah buruk, kita ni yang tunjulkan imej yang buruk. Kata Nabi SAW, Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu adalah agama yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih hebat daripada dia. Moga-moga inspirasi daripada kejayaan Qatar untuk mempromosikan Islam pada masyarakat kita abadikan dalam diri kita, dan kita menjadi duta-duta kecil Islam untuk sebarkan kebaikan yang ada di dalam jiwa kita, terutama berkaitan dengan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman
Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang khianat dan kufur nikmatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المستمعين رحمكم الله. Bertitik tolak pada apa yang disebutkan dalam khutbah yang pertama tadi, maka mari sama-sama hari ini kita pujuk diri kita dan hati kita untuk menjadi duta-duta kecil agama Allah Subhanahu wa taala, untuk sebarkan kebaikan dan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Paling mudah untuk kita bawa balik hari ini sebagai satu bekalan tangan kita apa dia? Kita jadikan kita hari ini adalah orang yang mengimarahkan masjid dan surau yang ada di tempat-tempat kita. Cukup ini sebagai permulaan, sebagai starter kit untuk kita ni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau bawa balik bahan yang kita boleh bawa balik itu adalah apa dia? Mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan semua orang yang duduk sebumbung atau di bawah pemerintahan dan penguasaan kita menunaikan sembahyang 5 waktu sebagai asas dalam kehidupan. Moga-moga sedikit sebanyak peringatan daripada mimbar menjadi inspirasi kepada saya selaku khatib yang berbicara dan seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, supaya kita lebih dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah, sebelum kita tutup dengan selawat dan doa, satu peringatan yang saya teringin nak cakap daripada jauh daripada lubuk hati yang dalam, yang ikhlas sangat saya nak cakap sebelum kita selawat dan doa adalah, boleh tak kalau saya minta tolong, kita main semayang Jumaat, kita dengar khutbah, boleh tak kita berhenti saat main telefon? Tak payah tangkap gambar, tak payah upload dalam Facebook semua tahun ni. Ada benda-benda yang melibatkan emergency, melibatkan nyawa, kecemasan, itu di luar daripada kemampuan kawalan. Biasa-biasa berhenti sat aja kita dengar khutbah sebagai pembakar semangat kita untuk dekat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, mari sama-sama kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut di dalam sebuah hadis, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku nanti akhirat nanti adalah orang yang paling banyak selawat daripada aku. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واختم بالصالحات آجالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام.